Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini cikgu akan terangkan tentang bab 1 yang bertajuk biodiversity. Okey, ini untuk sains tingkatan 2. Topik yang pertama yang cikgu akan terangkan adalah tentang 1.1 kepelbagaian organisma. Okey, untuk topik ini ada 3 objektif yang kamu kena tahu. Yang pertama adalah maksud biodiversity, yang kedua kepentingan biodiversity, yang ketiga pengurusan biodiversity secara berkesan. Okey, kita tengok dulu kepelbagaian organisma ni macam mana. Okey, Malaysia ni merupakan salah satu daripada 12 buah negara yang mempunyai pelbagai organisma. Okey, ini kerana Malaysia mempunyai iklim khatulistiwa yang menjadikan habitat yang sesuai untuk pelbagai organisma. Okey, kalau kamu tengok gambar-gambar di bawah, okey, boleh kenal tak apakah organisma di bawah ni? Okey, kalau tengok gambar yang pertama, itu adalah bunga padma. Okey, gambar yang kedua tu burung enggang, yang ketiga tu adalah orang hutan. Okey, semua organisma ni terdapat di dalam Malaysia, negara kita. Okey, kita tengok apakah maksud biodiversity. Okey, ini objektif yang pertama. Daripada perkataan biodiversity tu, kamu boleh tahu maksudnya. Okey, kita tengok perkataan bio. Bio tu bermaksud benda hidup atau organisma. Diversity pula bermaksud kepelbagaian. Jadi biodiversity ini bermaksud kepelbagaian organisma. Okey, bagaimanakah biodiversity boleh wujud? Okay, biodiversity ni dia wujud akibat kepelbagaian habitat dan juga cuaca. Okay, organisma yang berbeza. Okay, organisma ni seperti tumbuhan, haiwan dan juga dia ada pengkelasan dia, nanti kamu akan belajar. Okay, mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Okay, habitat itu apa? Habitat itu adalah tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Okay, kita tengok contoh organisma mengikut habitat dan cuaca. Kalau kamu tengok contoh yang pertama tu, dekat habitat seperti gurun, organisma yang hidup dekat gurun tu adalah unta. Kamu kenal kan? Jadi unta tu mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk hidup di habitat seperti gurun. Okey. Cuaca pun sesuai untuk organisma seperti unta. Okey, kalau kamu tengok dekat kawasan kutub, okey, cuaca yang sejuk, habitat di kawasan kutub. Organisma yang hidup dekat situ contohnya adalah penguin. Okey, jadi penguin tu mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk hidup di kawasan kutub. Begitu juga dengan cacing di tanah, cacing tanah dan juga ikan di laut. Okey. Kita tengok pula objektif yang kedua. Objektif yang kedua adalah kepentingan biodiversity. Okey, salah satunya adalah sumber makanan. Yang pertama kepentingan biodiversity, sumber makanan. Haiwan dan tumbuhan membekalkan sumber makanan kepada manusia. Cikgu ingatkan semula, maksud biodiversity adalah kepelbagaian organisma. Okey, jadi satu sebagai sumber makanan. Okey, yang kedua untuk keseimbangan alam. Jadi kita nutrien, pendebungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Okey, tajuk seterusnya nanti kita akan belajar juga tentang interaksi antara organisma dengan lebih detail lagi. Okey, jadi kamu kena tahu interaksi organisma ni, pendebungaan ni kamu dah belajar masa tingkatan 1. Okey, macam dalam gambar ni kamu dah belajar. Ini pun merupakan salah satu proses untuk keseimbangan alam. Okey. Yang ketiga, kepentingan biodiversiti yang ketiga adalah sebagai tempat rekreasi. Kawasan yang kaya dengan biodiversiti boleh dibangunkan juga sebagai tempat rekreasi. Okey. Yang keempat sebagai perubatan. Okey.
perubatan ni seperti tumbuhan-tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam ubat-ubatan dan juga kosmetik. Okey, seperti yang kamu tahu ada yang founder dekat Malaysia ni, dia ada mengeluarkan ubat-ubatan dan juga bahan kosmetik. Kosmetik tu macam mungkin pencuci muka ataupun makeup ke, dia gunakan tumbuhan herba. Okay, cikgu tak perlu sebutkan siapalah. Mungkin kamu kenal lah beberapa founder di Malaysia yang popular kan. Dia banyak claim menggunakan herba. Okey, selain daripada tu macam jamu-jamu kan. Cikgu bagi contoh, jamu diperbuat daripada herba seperti manjakani ke, jamu kunyit ke. Cikgu bagi contoh lah. Itu contoh perubatan. Bagaimana biodiversity ni boleh digunakan dalam perubatan. Okey, seterusnya bahan mentah industri. Okey, seperti kayu balak, buluh, rotan, itu semua adalah contoh hasil hutan. Digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta boleh membina bangunan. Okey, ini semua adalah kepentingan biodiversity. Okey, kita tengok pula objektif kita yang ketiga. Ini mengenai pengurusan biodiversity secara berkesan. Okey, manusia ni kita sentiasa menggunakan sumber setiap alam setiap hari untuk pelbagai aktiviti. Tapi jika aktiviti ni kita tidak kawal, kita tidak rancang, ia boleh menyebabkan kemusnahan alam semula jadi. Okey, banyak aktiviti yang boleh menyebabkan kemusnahan alam semula jadi jika ianya kita tidak kawal dan kita tidak rancang. Okey, jadi kita tengok salah satu adalah penebangan hutan secara berleluasa tanpa dirancang boleh menyebabkan kepupusan. Okay, especially spesies endemik. Jadi kita tengok apa itu spesies endemik. Ia merupakan spesies yang hanya dijumpai di kawasan tertentu sahaja. Okay, jadi cikgu nak kamu tengok, cuba search apakah contoh spesies endemik. Kamu boleh tengok dekat dalam buku teks ada contohnya ataupun kamu boleh mencari carian di internet. Okey, contoh spesies endemik. Okey, kita tengok contoh aktiviti lain yang mengancam alam sekitar selain daripada penyahutanan. Okey, salah satunya adalah penangkapan ikan secara tidak terkawal. Dia tangkap ikan banyak-banyak dekat setempat situ je. Okey. Kemudian penyahutanan tanpa penanaman semula. Ketiga, pencemaran air. Okey, buang sampah, buang sisa toksik dekat dalam air. Okey, seterusnya pembangunan yang tidak dirancang dan pembebasan bahan pencemar ke atmosfera. Okey, asap-asap daripada kilang ke, okey, daripada kenderaan, tu boleh menjadi bahan pencemar ke atmosfera. Okay, kita tengok penggunaan biodiversity secara berkesan masih lagi dalam objektif yang ketiga. Okay, so kita kena tahu kaedah memelihara dan memelihara biodiversity. Okay, caranya adalah dengan mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar tahun 1972. Okey, akta ni kamu boleh tengok dalam buku teks ada dengan lebih detail lagi akta tu. Okey, yang kedua melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuary kehidupan liar. Okey, seterusnya boleh memelihara biodiversity ni melalui program pembiakan seperti bina tapak semayan anak-anak benih untuk membantu perhutanan semula dan pusat penetasan penyu. Ini dah dijalankan jugalah oleh pihak yang bertanggungjawab. Okey, kita tengok yang keempat. Pengurangan dan kita semula sumber untuk mengelakkan pencemaran. Ini kita pun boleh buat. Siapa-siapa ni, semua boleh buat pengurangan dan kita semula ni. Barang yang awak gunakan, kan ada tong kita semula tu, kita boleh masukkan dekat dalam tong kita semula tu. Ataupun awak kurangkan penggunaan plastik.
Kalau pergi shopping ke mana-mana, gunakan beg recycle bag tu, boleh kita semula tu. Kalau kita beli makanan, bawa Tupperware, isi dalam bekas sendiri. Selain daripada kamu menggunakan polystyrene ke benda tu, itu semua untuk mengelakkan pencemaran. Okey, tanggungjawab kita. Kita nak buat macam mana tu. Nak jaga biodiversity. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih sebab menonton sehingga akhir. Okey, jika ada yang tidak faham, bolehlah tanya cikgu ya. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.